Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adiba binti Ishaq, nombor matrik A166275, ingin membentangkan kajian ilmiah saya yang bertajuk Analisis Trend dan Taburan bagi Data Hujan Ekstrim per jam di Lembah Kelang yang diselia oleh Profesor Maria Dr. Wan Zawiyah Wan Zain Wan Ibrahim. Seperti kita tahu, negara Malaysia merupakan salah satu negara yang terletak di tengah-tengah garisan khatulistiwa yang sememangnya menerima hujan yang sangat tinggi pada setiap tahun. Selain itu, pemanasan global agak signifikan pada waktu sekarang dan hal ini sedikit sebanyak akan meningkatkan kegerapan hujan itu turun. Menurut laporan oleh The Guardian pada tahun 2011 telah menyatakan bahawa cuaca yang lebih panas akan meningkatkan kegerapan hujan turun dengan lebat meningkat. Oleh itu, saya memilih untuk mengkaji trend dan taburan hujan ekstrim di semenanjung Malaysia, khususnya di Lembah Kelang, bagi melihat apakah trend hujan pada waktu sekarang susulan oleh pemanasan global dan juga keadaan geografi Malaysia itu sendiri. Saya memilih hujan ekstrim kerana Malaysia menerima hujan yang banyak pada setiap tahun. Objektif kajian ini adalah untuk menjalankan ujian kehomogenan terhadap data hujan ekstrim dalam skala sejam. Seterusnya, untuk mengkaji trend hujan ekstrim di Lembah Kelang dan ais kali untuk menentukan taburan kebarangkalian yang sesuai bagi mewakili hujan tahunan maksimum dalam skala sejam. Apa yang saya ingin tahu daripada kajian ini adalah adakah terdapat stesen yang dikaji mempunyai siri masa hujan yang homogen, dan seterusnya, apakah trend hujan ekstrim di Lembah Kelang dan kawasan manakah di Lembah Kelang memperoleh hujan ekstrim tertinggi sewaktu musim monsun, dan apakah musim monsun yang mempengaruhi hujan ekstrim di kawasan kajian, dan apakah model taburan kebarangkalian yang sesuai bagi ilmuwan hujan tahunan maksimum dalam skala per jam. Dan hasil kajian ini dapat membantu dalam meramal kebarangkalian fenomena hujan ekstrim yang berlaku berdasarkan model taburan kebarangkalian yang diperoleh dan juga dapat membantu dalam perancangan sistem peparatan yang lebih baik di kawasan Lembah Kelang. Kajian ini dilakukan di kawasan Lembah Kelang yang terdiri daripada negeri Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya menggunakan 8 stesen tolak hujan yang 5 terdiri daripada kawasan Kuala Lumpur, iaitu Pusat Penyelidikan JPS Ampang, Stesen Ibu Bekalan Kilometer 16 Gombak, Stesen Empangan Genting Penang, Stesen Kampung Sungai Tua dan Stesen Keti Sempah. Manakala 3 yang terletak di Selangor ialah Loji Air Kuala Kubu Baru, Stesen Pejabat JPS Sungai Manggis, Stesen Ibu Bekalan Sungai Bernam. Melalui peta Selangor ini, kita dapat lihat taburan lokasi setiap stesen yang kebanyakan berada di tengah-tengah, iaitu kawasan Kuala Lumpur, dan sebilangannya berada di kawasan utara, timur laut dan juga selatan negeri Selangor. Data yang digunakan ialah data hujan harian dalam skala per jam dalam tempoh 30 tahun, iaitu daripada tahun 1990 sehingga 2019. Data ini diperolehi daripada Jabatan Pengeluaran dan Saliran Malaysia. Setiap stesen mempunyai 262,968 data dan jumlah data untuk keseluruhan 8 stesen adalah sebanyak 2,103,744 data. Stesen yang dipilih perlu memenuhi kriteria pemilihan daripada berpuluh-puluh stesen di kawasan Kuala Lumpur dan Selangor. Hanya 8 stesen dipilih, iaitu kerana ia hanya mempunyai peratusan data lenyap kurang daripada 3% dan juga mempunyai data yang tersedia sepanjang 30 tahun tempoh kajian yang saya kendaki. Saya menggunakan data dalam tempoh yang lama
yang panjang, iaitu jika set data yang digunakan adalah kecil, ia sukar untuk menentukan adakah trend hujan yang wujud itu disebabkan oleh perubahan antropogen di atmosfera ataupun disebabkan oleh fluktuasi semula jadi iklim. Jadi data dalam tempoh masa panjang dapat memberikan trend hujan yang lebih signifikan. Okey, daripada jadual yang berwarna merah jambu ini, kita dapat lihat data diambil pada 1 Januari tahun 1990 dalam skala sejam yang bermula daripada pukul 12.30 malam hingga 1 pagi dan berakhir pada 31 Disember 2019 pada pukul 12.30 malam. Ini adalah contoh data per jam bagi setiap stesen, dan penentuan hari basah adalah dengan mengambil nilai ambang sebanyak 0.1 mm. Saya menggunakan data hujan dalam skala sejam berbanding data harian kerana ia adalah lebih signifikan untuk menerangkan faktor musim monsun terhadap hujan ekstrim, dan ia dapat memberikan keputusan taburan ruang dan trend hujan ekstrim yang lebih tepat di kawasan kajian. Bagi kajian kepustakaan, kajian oleh Suhaila et al. 2008 dalam menguji kehomogen data kajian di kawasan Semenanjung Malaysia dengan menggunakan beberapa ujian kehomogenan dan mendapati terdapat 10% stesen tidak homogen dan 86% stesen adalah homogen berdasarkan jumlah hari basah tahunan, dan 70 stesen adalah homogen dan 14 stesen adalah suspek bagi jumlah homogen tahunan. Kajian oleh MD Zalina et al. Pada tahun 2002 yang membuat pentaksiran perbandingan bagi 8 taburan kebaran kalian dalam memberikan anggaran hujan maksimum di Malaysia secara tepat, telah menemui taburan nilai ekstrim teritlak adalah yang terbaik selepas melakukan ujian kebagusan penyuaian. Ini adalah carta ahli keseluruhan kajian statistik perihalan yang terdiri daripada mean, nilai sisian piawai, nilai perkali variasi dan juga nilai maksimum dilakukan terhadap data hujan harian per jam. Seterusnya saya melakukan ujian kualiti data, iaitu ujian kehomogenan untuk melihat sama ada stesen yang digunakan adalah homogen ataupun tidak. Jika ianya homogen, ini maksud tidak terdapat anjakan mean yang berlaku pada mana-mana siri masa dalam tempoh 30 tahun bagi pengubah yang digaji, dan ini bermaksud data yang hujan yang diambil bagi setiap stesen diambil pada waktu, hari yang sama, waktu yang sama serta alatan dan persekitaran yang sama. Seterusnya, saya lakukan penentuan trend dan juga taburan hujan ekstrim dengan menggunakan ujian Mann-Kendall terubah suai dan juga pemetaan dengan menggunakan interpolasi grading, dan penentuan trend ini dilakukan dengan kaedah pangkat untuk melihat musim monsun yang mana paling dominan dalam mempengaruhi trend hujan. Seterusnya, untuk objektif 3, saya lakukan model ujian untuk mengenal pasti model taburan kebaran kalian yang terbaik dengan menggunakan ujian kebagusan penyuaian, juga dengan kaedah pangkat bagi mengenal pasti stesen taburan kebaran kalian yang terbaik untuk keseluruhan stesen. Dan akhir sekali, saya simpulkan hasil kajian yang diperolehi. Okay, bagi objektif 1, pemilih ubah yang digunakan adalah jumlah hari basah tahunan dan juga jumlah amal hujan tahunan. Ujian kehomogenan dilakukan terhadap kedua pemilih ubah ini, dan darjah seri masa diperolehi daripada ujian kehomogenan norma piawai, ujian Petit dan juga ujian Juliet-Burson, dan juga daripada darjah seri masa ini kita dapat tengok tahun yang mana seri masa hujan tersebut tidak homogen, yang mana ia terdapat anjakan mean pada tahun tersebut. Dan berpandukan kepada keempat-empat ujian kehomogenan ini dan juga darjah seri masa, kita dapat membuat keputusan untuk menolak ataupun menerima hipotesis null dan dapat menentukan berapa banyak stesen yang akan digunakan untuk analisis seterusnya.
Bagi mendefinisikan hujan ekstrim untuk objektif 2, ia adalah bergantung kepada beberapa indeks hujan. Pertamanya adalah hour max. Ini bermaksud pemang hujan yang paling maksimum dalam tempoh sejam direkodkan untuk setiap musim monsun di Semenanjung Malaysia. Manakala bagi indeks 24 hour max, data hujan per jam dijumlahkan kepada satu hari, dan nilai hujan yang paling maksimum dalam tempoh satu hari bagi setiap musim monsun direkodkan untuk setiap tahun. Manakala bagi indeks frekuensi melebihi persental ke-99, bilangan hari basah yang melebihi persental ke-99 direkodkan untuk setiap tahun. Begitu juga untuk indeks total more than 99 persental, jumlah amount hujan yang melebihi persental ke-99 direkodkan untuk setiap tahun. Begitu juga untuk dua indeks yang bawah ini, tapi bezanya adalah ia merekodkan frekuensi hari basah dan juga jumlah amount hujan yang melebihi persental ke-95. Dan kesemua indeks ini dilakukan ujian berwawasan, dan sekiranya terdapat autokoresi bersiri, ujian yang kadar terubah suai pembutuhan varis akan dilakukan terhadap data indeks hujan ini. Statistik perhala mendapati mean data bagi setiap stesen adalah hampir sama kecuali pada JPS Sungai Manggis, manakala perkali variasi menjelaskan variasi di dalam data, dan ia mengukur serakan titik data dalam siri masa daripada nilai mean, dan ini menunjukkan data daripada stesen di Sempang mempunyai variasi yang paling tinggi. Sisihan piawai untuk semua stesen adalah hampir sama kecuali pada JPS Sungai Manggis yang mencatatkan nilai yang paling rendah, dan ini menunjukkan nilai serapan menghampiri nilai mean. Bagi ujian kehomogenan, setiap stesen akan dikelaskan kepada 3 kumpulan. Pertamanya adalah kumpulan berguna, di mana terdapat satu ataupun tiada ujian kehomogenan yang menolak hipotesis nol. Keduanya ialah kumpulan sanksi, di mana terdapat 2 ujian kehomogenan yang menolak hipotesis nol, dan ketiganya adalah suspek, di mana terdapat 3 ataupun lebih ujian kehomogenan yang menolak hipotesis nol. Stesen dikatakan sebagai homogen apabila berada di dalam kumpulan berguna ataupun sanksi. Daripada jadual 4.2, hasil kajian mendapati hanya 7 stesen berada di dalam kumpulan homogen bagi pemula ubah jumlah hari basah tahunan, manakala hanya 6 stesen adalah homogen bagi pemula ubah jumlah amal hujan tahunan. Ini adalah contoh rajah siri masa bagi JPS Ampang. Kita dapat lihat terdapat anjakan mean pada tahun 1999 kerana stesen JPS Ampang adalah tidak homogen bagi pemula ubah jumlah amal hujan tahunan. Ujian berwawasan telah berjaya membuktikan bahawa terdapat autokorelasi positif dalam siri masa hujan. Dan hal ini membolehkan saya menggunakan ujian Mann kena terubah suai pembetulan varians bagi mendapatkan terang hujan ekstrim. Merujuk kepada jadual 4.5, didapati ujian Mann kena terubah suai telah berjaya mengurangkan bilangan penolakan hipotesis nol pada JPS Sungai Manggis. Apabila diuji dengan ujian Mann kernel, terdapat trend di dalam siri masa hujan. Namun apabila ujian Mann kena terubah suai digunakan, trend tersebut tidak signifikan. Hal ini kerana wujud autokorelasi positif yang meningkatkan ralat jenis 1. Seterusnya, merujuk kepada jadual 4.9, majoriti stesen mempunyai jumlah RO stesen dengan trend menaik, dan bagi indeks total more than 99th and 95th percentile didapati juga dengan trend menaik, dan terdapat purata jumlah hujan yang tertinggi pada tahun 2000 bagi kedua indeks ini, yang berkemungkinan berlaku disebabkan pada tahun tersebut terdapat pertumbuhan dan peningkatan jumlah penduduk di kawasan Selangor. Berdasarkan
indeks hour max dan 24 hour max, didapati musim monsun barat daya mempengaruhi hujan ekstrim bagi koridor indeks ini. Saya menggunakan pangkat untuk mendapatkan musim monsun yang dominan bagi koridor indeks ini. Pangkat 1 mewakili musim monsun yang menerima hujan yang paling tinggi, manakala pangkat 4 mewakili musim monsun menerima hujan yang terendah. Okey, untuk mendapatkan musim monsun yang dominan bagi setiap indeks, pangkat yang diperolehi bagi setiap musim akan dijumlahkan, dan musim monsun yang dominan adalah musim yang mendapat jumlah pangkat yang terendah. Dilihat pada jadual 4.11, musim monsun barat daya yang diwakili oleh SWM adalah yang dominan kerana mendapat jumlah pangkat yang terendah. Begitu juga bagi indeks hour max. Bagi taburan ruang yang menggunakan kaedah interpolasi kriging di dalam perisai ArcGIS merujuk kepada Raja 1, kawasan utara dan barat Laut Selangor, iaitu kawasan di sekitar Sungai Bernam, mendapat purata hujan ekstrim per jam yang tinggi sewaktu musim monsun timur laut. Manakala bagi indeks 24 hour max pula, merujuk kepada Raja 2, mendapati kawasan utara Selangor juga mendapat purata hujan yang tertinggi sewaktu musim monsun timur laut dan juga musim monsun barat daya. Untuk penentuan model taburan kebarakalan terbaik bagi setiap stesen, saya menggunakan kaedah pangkat, boleh merujuk kepada jadual 4.15. Sebagai contoh, di ibu bekalan Sungai Bernam, nilai ujian kebagusan penyokong akan dipangkatkan. Pangkat 5 merujuk kepada nilai ujian yang paling terbaik, manakala pangkat 1 merujuk kepada nilai ujian yang paling tersorot. Bagi ujian kebagusan penyokong RNSE, RRMSE, MAE, nilai yang paling kecil adalah yang terbaik, manakala bagi PPCC nilai yang paling besar adalah yang terbaik. Sebagai contoh, taburan gamma bagi ibu bekalan Sungai Bernam, saya pangkatkan nombor 5 untuk ujian RMSE kerana nilai dia adalah yang paling terkecil. Seterusnya, nilai pangkat bagi setiap ujian kebagusan penyokong akan ditambah bagi setiap taburan keberkalian untuk setiap stesen. Jika dapat dilihat sini, taburan gamma mendapat sebanyak 18 untuk stesen ibu bekalan Sungai Bernam. Dan ini menjadikan taburan gamma adalah taburan terbaik untuk mewakili stesen ibu bekalan Sungai Bernam. Oleh itu, jika dilihat pada jadual 4.14, saya meletakkan taburan gamma sebagai pangkat 1 bagi ibu bekalan Sungai Bernam kerana jumlah pangkat bagi ujian kebagusan penyokong adalah paling tinggi untuk stesen Sungai Bernam. Dan perkara ini diteruskan untuk taburan kebarakalan lain di setiap stesen, dan untuk mendapatkan taburan kebarakalan yang terbaik untuk keseluruhan stesen, saya melihat kepada nilai pangkat untuk setiap taburan yang mendapat pangkat 1 untuk keseluruhan stesen, dan merujuk kepada jadual 4.14, didapati taburan gamma adalah taburan yang terbaik untuk mewakili hujan tahunan maksimum dalam skala per jam. Kesimpulannya, kajian ini telah berjaya menjawab kesemua objektif dan persoalan kajian. Dan untuk kajian lanjutan, boleh mengambil kira taburan lain yang tidak digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan model taburan kebarakalan terbaik untuk mewakili hujan ekstrim, dan juga boleh menggunakan angkara kuantil untuk meramal setiap taburan kebarakalan.